فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya kasihi dan berfungsi barisan haritan puasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu mari sama-sama kita menjalankan kesyukuran kita kehadrat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan kita pada malam ini, dihimpunkan kita pada malam ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati Allah. Seterusnya kita diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita nak kongsikan bersama pada malam ini, mudah-mudahan ia menjadi asbab kepada kita taqarrub atau kita hampir kepada Allah dalam ma'rifat Allah, lebih kita mengenal Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang kita berada pada bulan Sya'ban, bulan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mohonkan akan keberkatan bagi sesiapa sahaja yang ada padanya ataupun sesiapa sahaja yang masuk padanya dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan bulan Rajab telah meninggalkan kita. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Kita dah berada di awal Sya'ban dan hari ini merupakan hari yang kelima. Betul daripada bulan Sya'ban. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkaitan dengan kelebihan bulan Sya'ban. Dan di antaranya iaitulah yang mana yang diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mafhumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak pada bulan Sya'ban berbanding bulan-bulan yang lain selain daripada Ramadan. Ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi pernah berpuasa sebulan di bulan Sya'ban. Hanya sedikit saja yang Nabi tidak berpuasa pada bulan Sya'ban, melainkan banyak. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Tirmizi, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan tentang pada satu malam ketika mana Aisyah radhiyallahu anha sedang tidur. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tempat tidur. Hal keadaan itu disedari oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan peristiwa ini berlaku pada malam nisfu Sya'ban, pada malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tempat tidur Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Baqi'. Bila mana Aisyah radhiyallahu anha sedar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tempat tidurnya, disebut di dalam kitab Bahrul Mazi, syarah kepada kitab Sunan Tirmizi, oleh kerana Aisyah radhiyallahu anha ni ada satu perasaan cemburu dan juga rasa syak wa sangka, takut-takut Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah isterinya yang lain. Lalu dia pun mengikuri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jauh.
Rupa-rupanya Nabi SAW bukannya pergi ke rumah isteri-isterinya yang lain, tetapi Nabi SAW pergi ke Baqi'. Baqi' ni adalah tanah perkuburan, yang mana di sana ramainya para sahabat radhiyallahu anhum yang dikebumikan di situlah. Jadi siapa yang pernah pergi ke Mekah ataupun pernah pergi ke Madinah, bila saya sebut saja Baqi', maka datang dalam ingatan kita. Saya sebut je Baqi', confirm tuan-tuan akan nampak medan Baqi'. Siapa yang pernah pergi ke Madinah lah. Kalau yang tak pernah pergi Madinah, mungkin dia tidak boleh taswir, tak boleh gambarkan Baqi' ni macam mana. Siapa yang pernah pergi dia tahu. Naik ke arah situ, naik tu, kemudian kita ziarah kan. Pernah pergi je? Tak nak pergi je? Belum pergi. Siapa yang pernah pergi, dia akan tergambarlah pada pemikirannya. Doalah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kita dapat menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Baqi', kemudian daripada jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak kelibat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila mana Nabi SAW mendatangi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi kata kepada Sayyidatina Aisyah, tidakkah kamu takut ya, Allah dan Rasul akan murka ke atas kamu? Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia pun mengaku kesilapan, kekhilafan dan sangkaan yang ada dalam dirinya. Itu sifat perempuan ya. Tidak boleh lari daripada sangkaan, kecemburuan dan sebagainya. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Pada malam ini, maksudnya malam nisfu Sya'ban. Saya sebut ni sebab oleh kerana belum sampai lagi pada malam nisfu Sya'ban ni. Bukan nak cerita pasal Aisyah cemburu dengan isteri yang lain, tak. Tapi nak cerita apa yang Nabi nak sampaikan kepada Aisyah pada malam tu. Yang mana Nabi SAW sebut kepada Aisyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, turun ke bumi pada malam tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi keampunan kepada sesiapa yang mohon keampunan padanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmatnya ke atas hamba-hambanya yang beribadah pada malam tersebut. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ulama-ulama kita menghidupkan malam tersebut dengan amal ibadah. Sebab ada riwayat yang lain yang mana Nabi SAW kata apa? Aku lebih suka ketika mana amalanku diangkat, buku aku itu diangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku itu sedang berpuasa. Jadi amalan kita akan diangkat ke hadrat Allah setahun sekali, iaitu pada 15 Sya'ban. Akan dihadapkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala itu dalam tahunan. Kalau dalam harian, pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Sebab itu menjadi sunnah baginda Nabi SAW. Nabi berpuasa pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis. Oleh kerana Nabi berkehendakkan supaya Nabi SAW berkehendakkan supaya amal ibadah Nabi itu diangkat pada hari Isnin dan hari Khamis. Buku itu diangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Hal keadaan Nabi sedang berpuasa. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama kita mengambil pendekatan yang mana memperbanyakkan amal ibadah pada malam tersebut. Di antaranya iaitulah kita mengadakan bacaan Yasin 3 kali. Betul tak tuan-tuan? Dah memasyarakat dalam negara kita. Kita jangan fikir negara lain. Kita jangan fikir Saudi, kita jangan fikir Mesir dan juga negara-negara yang lain. Jangan fikir orang. Jangan ikut orang. Kita ikut kita. Kita jaga kita. Dalam bab COVID-19 boleh pula kita jaga kita. Dan dalam bab amalan ni pun kita kena jaga kita juga tuan-tuan. Jangan tengok orang.
Nak tengok orang boleh, tengok apa yang dia buat, perkara yang baik kita tengok. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ulama kita susun kepada kita bacaan Yasin pada malam nisfu Sya'ban 3 kali. Apa yang kita minta kepada Allah? Sebabnya bacaan Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban itu kita jadikan surah Yasin itu sebagai wasilah. Itu sebabnya. Dia termasuk dalam bab tawasul. Kita boleh bertawasul dengan amal, kita kena ingat. Kita boleh bertawasul dengan amalan. Macam juga kita solat, itu nama kita bertawasul dengan amal juga. Macam dengan doa, kita bertawasul dengan doa. Macam dengan kita baca Al-Quran selepas maghrib dan juga waktu-waktu yang lapang, itu kita bertawasul dengan amalan. Dan pada malam tersebut kita bertawasul dengan surah Yasin. Maknanya kita menjadikan surah Yasin itu perantaraan untuk datangnya rahmat Allah. Kita jadikan Yasin itu perantaraan untuk kita datangkan barakah. Sebab bulan Sya'ban ini juga adalah bulan barakah, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan dia adalah bulan barakah. Dan malam nisfu Sya'ban itu adalah malam barakah atau malam barakah. Jadi asbab kepada baca Yasin tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala datangkan barakah kepada kita, ahli keluarga kita. Allah bebaskan kita daripada segala keguasaran, segala permasalahan, segala apa yang terbelenggu pada diri kita. Dan juga asbab kepada bacaan Yasin itu tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab untuk keampunan diri kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala angkat bala yang mana Allah Taala datangkan kepada kita, berbagai-bagai asbab. Oleh kerana segala sesuatu datangnya daripada Allah, dan Allah berkehendak kita melakukan sesuatu sebagai asbab untuk Allah Ta'ala datangkan ma'unah, dia panggil. Ma'unah ni apa? Ma'unah ni ialah pertolongan. Maknanya perlunya kita kepada sesuatu untuk menjadi asbab datangnya ma'unah Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak salah tuan-tuan. Sama ada nak baca sekali ke bacaan Yasin, 2 kali ke bacaan Yasin, 3 kali ke bacaan Yasin, 4 kali ke bacaan Yasin, sehingga 40 kali pun tidak menjadi masalah. Sebab apa? Apa yang dia baca tadi adalah sebahagian daripada Al-Quran. Dan Yasin adalah salah satu surah daripada surah Al-Quran. Surah Al-Quran semuanya 114. Kalau dia nak khatam Al-Quran pada malam itu pun tidak menjadi masalah. Sebab apa? Allah sebut dengan jelas, dalil yang umum, fastabiqul khairat, bersegeralah kamu kepada kebaikan. Apa-apa kebaikan? Bacaan Al-Quran adalah kebaikan yang mendatangkan kebaikan kepada diri kamu, manfaat kepada diri kamu. Dan ada dalil yang lain menyebut innal hasanata yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Tonton bayangkan, kalaulah pada malam tersebut, malam nisfu Sya'ban tersebut, Allah Subhanahu wa taala turun, ya, turun yang maksud di sini Allah Taala datangkan rahmat, Allah datangkan keampunan, itu maksud turun tu. Allah datangkan keberkatan. Ya, Allah nak tengok siapa nak buat. Allah nak tengok siapa dia yang bangun malam. Allah tengok siapa yang beramal. Itu. Jadi kalaulah kita baca Yasin tuan-tuan, jangan kita ambil Yasin, kita ambil Bismillahirrahmanirrahim dulu. Ada berapa huruf di situ? 1 huruf sama dengan 10 kebajikan. Betul? Kalau 10 kebajikan 1 huruf, dalam surah Yasin tu berapa huruf tuan-tuan? Ribuan huruf. Kalau 1 huruf 10 kebajikan, berarti Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan kejahatan kita 10 juga. Tak nakkah kita pada malam tersebut Allah bagi keistimewaan, Allah bagi peluang kepada kita, Allah bagi ruang kepada kita. Sebab kita kena akui bahawasanya kita ni adalah di antara orang yang lalai. Sebab itu ada hadis yang berkaitan dengan bulan Sya'ban juga, yang mana Nabi banyak beribadah atau banyak berpuasa padanya. Oleh kerana apa? Dia duduk di tengah-tengah, di antara Rejab dengan Ramadan. Ramai di kalangan
umat baginda Nabi SAW pada bulan Syaban ni, hal keadaan mereka dalam keadaan lalai. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya nak sebut di sini adalah tentang amalan. Setiap amalan yang baik, maka kita jadikanlah dia ikutan. Kalau kata surah Asy-Syakiri ni, setiap saban tahun bacaan Yasin 3 kali, teruskan. Masalahnya hari ini, ada sebahagian daripada kita yang mana mengatakan itu adalah bid'ah. Itu yang masalah. Sebabnya golongan ini tidak boleh menerima bid'ah hasanah. Walaupun perkara ini berkaitan dengan perkara khilafiyah, perselisihan di kalangan para ulama, benda yang tidak akan selesai sampai hari kiamat. Itu je masalahnya. Kalau dia boleh terima bid'ah hasanah, selesai masalah. Maknanya sesuatu yang Nabi tak buat, tetapi sesuatu itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, dan tidak bertentangan dengan syarak. Kalau dia faham lagu tu okey. Tapi masalahnya, oleh kerana terlalu mengikut nafsu, ya, emosi, dan berpegang tak ada bid'ah, melainkan semua dolalah belaka. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita terdahulu lebih alim daripada kita. Kalau suatu benda yang menjadi asbab kepada kemurkaan Allah, sudah pasti mereka akan tinggalkan. Mereka akan jauhkan. Suatu perkara atau suatu benda yang boleh menjadi asbab kepada dosa, sudah pastinya mereka akan tinggalkan. Dan suatu asbab yang mendatangkan kebaikan, manfaat, mereka akan lakukan. Kalau kata di surah Asy-Syakirin kita ni, dah buat dah 3 kali, baca dah 3 kali, tidak menjadi masalah. Kalau tak buat 3 kali, buat sekali, buatlah sekali. Yang menjadi masalahnya, ataupun kalau kita nak komen, hak tak buat langsung, hak tu okey. Tapi hak tak buat langsung, dia pun tak petikai pula. Itu tak apa imam. Kan? Kalau hak tak buat langsung, malam tu kosong je, tak petikai pula. Hak tu betul. Sepatutnya kita kena petikai hak tak buat tu. Kita jangan petikai hak buat ni semuanya hak baik belakang. Maknanya dia buat sesuatu amal soleh, amal kebaikan. Itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya sedikit komentar ya berkaitan dengan Nisfu Sya'ban. Mungkin tuan-tuan dah panggil penceramah berkaitan dengan Nisfu Sya'ban sebelum ni dah, tak perlu lagi. Tapi saya bagi sedikit pandangan, oleh kerana apa? Kita nak menjadi umat baginda Nabi SAW yang mencontohi amal ibadah baginda Nabi SAW. Pada malam tersebut, ya, pada Nisfu Sya'ban tersebut, perbanyakkan amal ibadah. Paling malah pun tuan-tuan, datang sembahyang jemaah, bubuh duit RM10 dalam tabung masjid. Tak, tu paling malah tu. Maknanya benda yang paling mudah untuk dapat pahala. Dan juga bubuh 50. Nak banyak lagi, 100. Kalau dosa rasa banyak, bubuh banyak sikit. Dia kurang. Kan? Dosa banyak tapi bos RM1 tak jadi. Nanti tak kan? Dosa melaut tapi bos RM1, ya Allah Akbar. Kena ku sungguh. Kan? Orang kafir adalah golongan yang tertutup. Itu makna kafara atau makna tertutup. Hati mereka ditutup oleh Allah daripada menerima hidayah. Setelah mana dibuka, barulah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Nampak tak? Buka aja pintu tu, masuk kalimah syahadah. Baru dia rasa diri dia hamba. Kalau tak terbuka, dia tak rasa diri dia hamba. Hakikatnya hamba. Nampak tak? Hakikatnya dia adalah hamba Allah. Ya? Cuma dia sama ada dia beriman ataupun tidak beriman, mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Roh seorang hamba, sama ada dia kafir ataupun muslim, tidak akan keluar sehingga dia diberitahu mengenai peristiwa yang akan berlaku kepada dirinya. Ni kita ni, kan? Ini melalui perkhabaran lah. Ini perkara sam'iyat dia panggil. Ya, yang tidak boleh nampak dengan mata dan tidak boleh dengar dengan telinga.
melalui perkhabaran sahaja. Perkhabaran daripada siapa? Perkhabaran daripada Allah dan juga Rasulullah. Itu maknanya perkara sam'iyat yang berkaitan dengan ilmu tauhid juga. Kita kena beriman. Macam mana kita beriman dengan perkara yang ghaib? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Sebab roh adalah perkara yang ghaib. Syurga, neraka perkara yang ghaib, tak nampak. Cumanya kita diminta oleh Allah supaya percaya, yakin, beriman dengan apa yang dikhabarkan. Jadi dia kata di sini, ruh hamba ni sama ada kafir ataupun muslim tidak akan keluar sehingga dia diberitahu mengenai peristiwa yang akan berlaku kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita di saat kita sakaratul maut, iaitu ataupun hampir kepada kematian, yang mana Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat. Malaikat datang kepada kita mengkhabarkan kepada si anu. Boleh tengok. Apabila seorang mukmin ataupun seorang yang beriman akan meninggal dunia, maka malaikat maut akan mendatanginya sambil berkata, Allah tugaskan malaikat Israel datang kepada dia dan bisik di telinga dia ataupun berkata kepadanya, keselamatan atasmu wahai waliullah, Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepadamu. Sebab apa dia sebut wali Allah? Kita tengok tak macam wali pun, kan? Tapi malaikat mau kata, keselamatan atasmu wahai wali Allah. Perkataan wali ni iaitulah orang yang sentiasa menjaga syariat Allah. Orang nak kahwin, kalau orang perempuan nak kahwin, wajib ada wali tak? Wajib ada wali kan? Sebab apa wajib ada wali? Kita semua ni layak jadi wali kalau ada anak perempuan, kan? Wali ni maksudnya penjaga. Satu, wali juga makna pelindung. Sebab tu bila kita ada anak perempuan, kita sebagai wali, kita lah pelindung kepada anak perempuan kita. Nampak tak kan? Kita yang melindungi dia sebelum dia diijab qabul. Kita yang menjaga kehormatan dia, kita yang menjaga maruah dia, kita yang menjaga agama dia. Ni wali ni. Jadi bila kita nak bebaskan dia untuk kita nak serahkan kepada orang lain, maka kita berhak menjadi wali pada ketika itu. Sebab kita nak pindahkan tanggungjawab tu kepada suami. Jadi bila mana dia melakukan sesuatu yang melanggar syarak, maka kita tak berdosa dah sebagai wali. Sebab ditanggung oleh siapa? Suami. Sebab itu sama ada janda ke, semua kena pakai wali. Kalau janda nak kahwin, pakai wali. Jangan kata bila janda nak kahwin tak payah pakai wali, tak. Ya, tetap juga kena pakai wali. Baik, bila sebut wali ni orang yang menjaga agama Allah. Kan? Ihfazillah, jagalah Allah. Kan? Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Yahfazuka, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazuka, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Berarti bila mana Allah Ta'ala jaga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pelihara kita. Tu, ihfazillah, Allah Ta'ala kata jagalah Allah. Berarti orang yang disebut sebagai wali Allah, orang yang sentiasa menjaga batasan-batasan syariat. Orang yang memelihara dirinya daripada kemurkaan Allah. Itu wali Allah. Maknanya layak tak kita menjadi wali Allah? Layak. Semua yang ada dalam surga ni semuanya layak jadi wali Allah. Tidak ada satu orang pun yang tidak layak untuk menjadi wali Allah. Mereka semuanya layak. Cumanya berkehendak ataupun tidak sahaja. Nampak tak? Ukuran dia bukan dengan makhluk, tapi ukuran dia dengan Allah. Hatta wanita sekalipun. Ya. Sebab wanita di antaranya adalah Rabi'atul Adawiyah. Itu tokoh aulia Allah daripada kalangan wanita.
Jadi sesiapa sahaja yang menjaga agama Allah, memelihara agama Allah, memelihara diri daripada kemurkaan Allah, semuanya layak untuk menjadi aulia Allah. Cumanya tingkatan saja yang berbeza, mengikut amalan masing-masing dan juga mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala ke atas dirinya. Jadi bila mana seseorang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat kepadanya ketika mana dia dalam keadaan sakaratul maut dan mengatakan kepadanya, keselamatan atas kamu wahai waliullah, Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepadamu. Malaikat mau kemudian membaca surah. Nampak tak? Ni surah. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 32. Allah kata apa? Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang dimatikan dalam keadaan baik. Nampak? Orang-orang yang dimatikan dalam keadaan baik, sudah pastinya orang yang beriman, yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hal keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka. Orang-orang yang dimatikan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka. Kepada mereka itu siapa? Kepada orang yang beriman tu. Salamun alaikum. Nampak tak? Perkataan salamun, selamat sejahtera. Sejahteralah ke atas kamu, wahai hamba yang baik. Sejahteralah ke atas kamu, wahai hamba yang beriman. Salamun alaikum. Mudah-mudahan perkataan ini kita dapat dengar ketika menuju sakaratul maut. Salamun alaikum. Selamat sejahtera ke atas kamu. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Ya, ni malaikat maut sebut ni, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Nampak tak? Disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi amal soleh ini menjadi asbab untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masuk syurga dengan rahmat Allah, tetapi Allah berkehendakkan juga asbab. Masuk asbab tadi, kita kena solat. Solat tu asbab lah. Kita kena baca Quran, kita kena wirid, kita kena puasa, kita kena buat sedekah, kita kena memperkatakan sesuatu yang baik. Itu asbab. Asbab apa? Asbab kepada untuk nak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada sebahagian ulama mengatakan bahawa setelah kita meninggal dunia, ketika mana kita berada di barzakh, ada mereka mengatakan bahawa ada juga golongan mukmin yang dimasukkan ke dalam syurga. Ada yang mengatakan bahawa ditunjukkan tempatnya di syurga. Belum masuk lagi tapi dah tahu dah tempatnya di syurga. Ada sebahagian mengatakan bahawa sudah pun dimasukkan ke dalam syurga. Apapun kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya bila mana kita mati dan diperlihatkan tempat kita di syurga pun sudah bagus. Maknanya penuh dengan kenikmatan. Berarti hal keadaan kita mati itu Allah Subhanahu wa taala redha. Cukup. Itu yang kita nak, betul tak? Hari ini sepupu saya meninggal. Dia seorang pendakwah bebas, berada di Kedah. Dia mati pukul 5 lebih tadi. Dia seorang yang banyak berdakwah dan juga berjuang untuk Islam. Allah Ta'ala ambil dia umur yang cukup muda, iaitu 51. Muda lah kan. Umur 1 tu muda lah kan. Tok Imam awak 78, 73. Tok Imam 73. Jauh lagi tu. Kan? Cara 51 ya. Allah ambil dia hari Jumaat dalam bulan Syaban, masya-Allah. Dan juga Syekh As-Sabuni katanya mati juga pada hari ini. Syekh As-Sabuni adalah seorang ulama juga. Meninggal juga pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati mereka. Ya. Tanda-tanda mati yang baik iaitulah mati hari yang baik. Tanda-tanda mati yang baik ialah mati pada bulan yang baik. Tanda-tanda mati yang baik adalah mati pada waktu yang baik. Waktu yang baik ini sungguh-sungguh. Tidak. Malaikat turun ke dunia. Kan waktu subuh kan? Selepas subuh malaikat naik balik kan? Jadi itulah apa yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kita doakan, mudah-mudahan kita pun sama juga. Baik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak daripada Haywah, daripada Abu Syakar, daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Khuzhi. Ibnu Mas'ud berkata, apabila malaikat maut datang untuk mencabut nyawa seseorang mukmin, maka dia akan berkata kepada orang mukmin itu, Tuhanmu memberi salam untukmu. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau Allah bagi salam dekat kita, habis hit lah orang kata. Kan? Tara tuanku agung mari pun depa berumun lah. Dapat salam dengan tuanku je kan. Rasa kemah dah dah. Rasa nampak dah tu di dunia tu. Setengah kan. Kita ambil cara umum lah. Kalau dapat salam dengan orang yang kita sanjung, senang. Kalau dapat salam dengan orang yang kita jadikan idola, aku dapat salam dengan dia. Rasa nampak tak? Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi salam. Allahu Akbar tuan-tuan. Sudah pastinya tempat kamu adalah syurga. Confirm. Nah, kalau tuanku agung bagi salam kat kita belum tentu syurga tuan-tuan. Kan? Kerana menteri bagi salam kat kita belum tentu syurga tuan-tuan. Menteri-menteri bagi salam belum tentu syurga. Tapi kalau Allah bagi salam kepada kita, syurga. Kita tak ingatlah dunia dan isinya. Habis. Betul tak kan? Yang kita nampak adalah syurga yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian Bara bin Azib berkata, malaikat maut akan memberi ucapan selamat kepada orang mukmin semasa nyawanya akan dicabut. Semasa nyawanya akan dicabut. Dan nyawanya tidak akan keluar sebelum malaikat maut memberi salam kepadanya, seperti terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut lagi dalam Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 44. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Penghormatan mereka, yakni orang mukmin itu ketika mereka menemuinya, maksudnya menemui Allah, ialah ucapan salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Allahu Akbar. Ini penghormatan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang mukmin. Mujahid berkata, orang mukmin akan diberitahu mengenai kebaikan anak-anaknya agar hatinya tenteram. Itu khabar daripada Allah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan mendatangi orang saleh yang akan meninggal dunia. Ini orang saleh ni, yang akan meninggal dunia. Siapa dia orang saleh? Tuan-tuan lah yang ada depan saya ni. Kalau kita bukan orang saleh, kita tak ada dalam ni. Betul tak? Orang saleh ni adalah orang yang taat, orang yang patuh, orang yang sentiasa melakukan kebaikan, orang yang berkehendakkan Allah, orang yang berhajatkan Allah, orang yang merasa diri banyak dosa. Itu orang saleh. Orang yang rasa diri tak berdosa bukan orang saleh. Sebab Allah jadikan hamba ni memang hamba yang berdosa. Sebab apa? Sebab suami minta kat dia. Sebab tu kalau kita buat dosa, kita jangan putih asa. Lagi dosa banyak, lagi kena buat banyak perkara yang boleh menghapuskan dosa. Jadi para malaikat akan mendatangi orang yang saleh yang akan meninggal dunia, kemudian berkata, keluarlah wahai jiwa suci yang ada dalam jasad yang bersih. Ya. Keluarlah wahai jiwa yang terpuji. Tuh Allah Taala sebut. Bergembiralah wahai jiwa yang tenteram, kerana bagimu nikmat serta keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat terus mengucapkan kata-kata itu sampai jiwa itu keluar dari jasad. Lalu malaikat membawanya naik ke langit. Setelah sampai, dibukakan pintu mukanya, masuk pintu langit, dan para penjaga pintu bertanya, siapakah orang ini? Malaikat menjawab, dia adalah fulan bin fulan. Pintu itu kemudian berkata, selamat datang wahai jiwa yang suci yang berada dalam jasad yang baik. Masuk dan bergembiralah wahai jiwa yang diredai. Jadi ini bertepatan dengan ayat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang suci, wahai diri yang tenang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Ya, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Maksudnya hal keadaan kita datang kepada Allah, pergi kepada Allah
redha meredai. Oleh kerana kamu dah redha, Allah Ta'ala kata, apa yang aku tentukan ke atas diri kamu pada hari ini aku redha. Bila mana kamu redha, apa yang aku datangkan kepada kamu, kebaikan, apa yang aku datang kepada kamu, musibah, bala bencana, kamu redha juga. Nampak tak? Kemudian Allah Ta'ala kata, hari ini aku redha. Maksudnya redha meredai. Jadi bila mana hamba tadi redha meredai dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kata apa? Fadkhuli, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku yang beriman. Fadkhuli. Ni golongan hamba-Ku yang beriman ni. Masuk ke dalam golongan hamba-Ku yang beriman. Masuk dalam kumpulan ni. Ya, fadkhuli fi ibadi. Oleh kerana apa? Wadkhuli jannati. Aku nak masukkan mereka semua bersama dengan kamu ke dalam syurga-Ku. Jadi sama dengan apa yang disebut di dalam diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Baik, kata-kata itu terus terdengar sehingga jiwa itu sampai ke langit. Kita diiringi oleh ribuan para malaikat, tuan-tuan, jiwa kita. Tempat Allah Subhanahu wa taala berada. Apabila yang akan meninggal dunia itu adalah orang yang banyak melakukan dosa, maka malaikat akan berkata kepadanya, keluarlah kamu wahai jiwa yang jahat yang berada di dalam jasad yang kotor. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tercela, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka jahim, iaitu Jahannam. Dia terus mendengar kata-kata itu sampai jiwanya keluar dari jasadnya. Jiwa itu kemudian dibawa ke langit, dan setelah sampai, dibukalah pintu yang ada di sana. Para penjaga pintu berkata, siapakah orang ini? Malaikat menjawab, orang ini adalah Fulan bin Fulan. Pintu itu lalu berkata, wahai jiwa jahat yang berada dalam jasad yang kotor, tidak ada ucapan selamat datang untuk kamu. Pergilah kamu wahai jiwa yang tercela, pintu-pintu langit tidak akan terbuka untuk kamu. Jiwa itu lalu keluar dari langit dan akan berada di dalam kubur. Hadis diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, di mana Nabi SAW bersabda, kata Nabi, innal mayyita tahduruhul malaikah fa idza kana ar-rajulu salih qalu ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah kanat fil jasad tayyib. Orang yang meninggal dunia itu akan didatangi oleh para malaikat. Apabila dia orang saleh, maka akan katakan kepadanya, keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada dalam jasad yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Syababah bin Yasar daripada Sawar, daripada Abu Zib, daripada Muhammad bin Amru bin Atha, daripada Sa'id bin Yasar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung semula perbincangan kita pada minggu yang akan datang ya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah Allah ya. Insya-Allah. Jadi kita berada pada bulan Syaban, perbanyakkanlah puasa ya. Pada bulan Syaban ni mudah-mudahan menjadi penghapus dosa kita. Asbab kepada penghapus dosa kita ya, asbab kepada kita mendapat kesucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya ungkapan yang mana kita datang daripada tempat yang suci, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkehendakkan diri kita ini suci untuk masuk ke tempat yang suci. Kan? Kita datang daripada tempat yang suci, kemudian kita nak balik juga ke tempat yang suci. Sebelum kita balik ke tempat yang suci, pastikan dulu diri kita ini suci daripada dosa. Oleh kerana kalau kita tengok di dalam Al-Quran kan, baginda Adam AS melakukan satu sahaja kesalahan, itu pun sudah pun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga ya, atas kesilapan tersebut. Apapun tuan-tuan dan rahmati Allah, kita amat mengharapkan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa membimbing kita ataupun menjadikan asbab-asbab atas diri kita, asbab-asbab untuk mendapatkan rahmat Allah dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tiada kekuatan, kita tiada daya dan upaya dan juga kekuatan untuk kita melakukan ketaatan melainkan dengan izin Allah. Kita tidak ada daya dan upaya dan juga kekuatan untuk kita mengelakkan diri kita daripada melakukan kemungkaran dan kemaksiatan melainkan dengan izin Allah. Jadi oleh demikian, maka kita mohonlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bimbing kita dengan taufik Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap ketika. Walaupun kita berada di mana sekalipun,
kita merasakan di kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba, yang mana Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa asyur alaina min khaza'in rahmatika wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna wa jahilna ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.